Okay, cikgu tengah record jap, tunggu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu ucapkan kepada murid tahun 4 Cemerlang, semoga berada dalam keadaan sihat sejahtera, dalam keadaan sihat walafiat, dalam keadaan tetap bersemangat untuk meneruskan PDPR pada minggu ini. Okay, jadi kelas pejam celik pada hari ini adalah minggu ke-7 kita menjalankan PDPR dan insyaAllah adalah minggu yang terakhir. Kerana pada minggu hadapan bermula pada hari Isnin 8 Mac awak akan kembali ke sekolah. Jadi cikgu ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada murid-murid. Semoga tetap bersemangat untuk kembali ke sekolah. Alright. So kelas, pada pagi ini cikgu telah berikan tugasan kepada awak dalam bentuk Google Form. Okay. Di mana di dalam Google Form tersebut ada panduan ataupun langkah-langkah untuk membuat tugasan. Betul? Semua dah tengok mesti semua dah tengok lah, sebab kalau awak tak tengok, awak tak boleh jumpa link kelas kita hari ni kan. Okay, jadi cikgu share screen. Tugasan awak macam ni. Sekejap cikgu back dulu. Dia mengandungi 3 muka surat. Okay, muka surat pertama berkaitan dengan tajuk. Okay, hari ni kita nak belajar very simple one. Topik yang baru. Kita nak belajar berkaitan dengan mengenal pasti organ pernafasan bagi haiwan. Okey. Kita tengok dulu muka surat 2. Okey, sila baca buku teks muka surat 53 hingga 56. Okey, boleh tengok buku teks dan hari ini pun kita akan tengok buku teks secara sekali lalu. Cikgu akan terangkanlah. Kalau awak ada soalan, boleh tanya nanti. Alright. Tugasannya kat mana? Tugasannya pada halaman ketiga, cikgu ada terangkan apakah yang perlu awak buat. Okey. Tugasan awak ini berdasarkan modul sains yang telah cikgu berikan beberapa minggu yang lalu. Okay, cikgu rasa tahun 4 tak ada masalah. Cikgu tahun 4 semua telah menjalankan tugasan masing-masing. So tugasan awak, awak tengok tugasan awak pada halaman berapa cikgu tak ingat. Mungkin juga akan ada halaman yang awak akan skip. Sebab cikgu ikut kesesuaian. Mana mungkin yang mudah untuk awak olah dekat rumah, cikgu akan bagi bahagian yang tu. Mana yang mungkin susah sedikit, kita akan buat semasa di sekolah nanti. So tugasan awak yang mana? Okay, awak kena selesaikan 4 muka surat. Pertama yang ini, dia setiap satu ni satu muka surat. Betul berkaitan dengan paru-paru, berkaitan dengan insang, berkaitan dengan kulit lembap dan berkaitan dengan spiracle. Awak kena buat apa? Awak kena tuliskan nama haiwan tersebut. Katakanlah soalan ni berkaitan dengan spiracle. Okay, spiracle apa contohnya? Belalang, lebah, semut, kerengga kan? Awak akan tuliskan. Okay, nanti kita akan tengok, cikgu akan bimbing awak macam mana cara nak. Apakah konten untuk bab ini. Okay, kemudian habitat. Apa itu habitat? Habitat adalah tempat tinggalnya. Katakanlah spiracle, habitatnya di darat. Gitu senang saja. Okay, kemudian macam mana cara untuk awak hantar tugasan? Cikgu rasa tahun 4 semua dah berpengalaman. Okay, awak sila muat naik gambar tugasan awak di sini supaya mudah untuk cikgu semak. Tetapi sekiranya ada masalah, mungkin tak berjaya upload, line tak berapa cantik dan sebagainya, boleh juga hantar secara WhatsApp personal. Tapi itu option yang kedua lah. Kalau awak dah cuba tak berjaya, baru cuba yang hantar ke WhatsApp. Kalau tak, cuba dulu upload file dekat sini. Okay, kemudian pilih nama awak, dan tekan kelas dan submit. Cikgu akan terima dan cikgu akan baca. Nanti cikgu akan update di dalam grup kelas. Alright, setakat ini jelas? Okay, jelas, bagus. Okay, alright kelas. Kita tengok pada buku teks. Okay, buka buku teks awak muka surat 71. Betul 71 Muka surat, tadi 71 bukan, 53. Okay, kita baca dulu bahan rangsangan yang ada pada halaman ini. Okay, dia kata apa? Di sekeliling kita ada haiwan yang hidup di darat. Ada haiwan yang boleh hidup di darat dan air. Okay, maksudnya habitat haiwan ni ada pelbagai. Ada yang di air, ada yang di darat. Okay, haiwan perlu bernafas untuk terus hidup. Okay, sama macam manusia, awak dah belajar dalam bab yang sebelumnya, manusia menjalankan proses pernafasan untuk terus hidup. Okay, persoalannya dekat sini. Okay, adakah proses pernafasan haiwan sama seperti manusia? Ini yang cikgu nak tanya pada awak. Okay, tengok. Adakah semua haiwan bar ini bernafas dengan cara yang sama? Cikgu nak tanya awak.
Kita buka dulu sikit. Okey, cikgu nak tanya awak. Adakah semua haiwan bernafas dengan cara yang sama? Okey. Kalau ikan dengan kucing, haiwan yang ada di rumah awak. Ikan dengan kucing cara bernafas dia sama tak? Tak. Tak sama. Ikan bernafas menggunakan apa? Insang. Insang. Mungkin biasa kan bantu mak siang ikan kan. Kalau ikan bernafas menggunakan insang. Kalau kucing? Hidung. Kucing. Bernafas menggunakan hidung. Okey, ini jawapan awal. Awak jawab kucing bernafas menggunakan hidung. Okey, nanti kita akan tengok jawapan yang betul. Alright kelas. Okey, kita tengok pada buku teks awak muka surat yang seterusnya. Okey, alright kelas. Cikgu nak sebelum tu cikgu nak cerita dululah. Okey kelas. Haiwan ni dekat dunia ni ada pelbagai jenis haiwan. Itu keunikan. Tuhan yang ciptakan kan. Haiwan ada pelbagai jenis. Ada yang hidup di laut, ada yang hidup di air, ada yang hidup di darat. Jadi bila hidupan ni berbeza-beza tempat, haiwan ni pelbagai jenis, pelbagai dia punya cara hidup dia. Jadi proses pernafasan dia pun berbeza. Ada berapa organ pernafasan haiwan? Ini kita nak tengok dekat bawah. Alright. Perhatikan gambar di bawah. Okey. Jadi kita tengok yang pertama, nanti kita akan tengok bahan yang lain. Okey. Organ pernafasan yang pertama dan yang paling biasa, kita boleh kata yang paling biasalah sebab sama macam manusia. Okey. Yang pertama adalah peparu. Ataupun paru-paru, sama macam manusia. Okey. Kebiasaannya haiwan yang tinggal di darat bernafas dengan menggunakan peparu. Contohnya lembu. Okey, tengok lembu bernafas menggunakan peparu, tapi mungkin dia tak samalah bentuk dia, tak exactly lah sama macam peparu manusia, betul? Mungkin bentuknya berbeza sedikit. Okey. Jadi kebanyakan haiwan yang hidup di darat bernafas menggunakan peparu, contohnya lembu. Okey, termasuk juga kucing. Tadi yang cikgu tanya awak jawab hidung kan? Jawapan yang lebih tepat, haiwan yang hidup di darat kebanyakannya bernafas menggunakan peparu. Okey. Kucing menggunakan peparu. Apa lagi? Anjing, kuda, harimau. Apa lagi kelah agak-agak haiwan yang bernafas menggunakan peparu? Ayam. Haiwan yang hidup ayam. Yes, ayam. Lagi? Sebutkan nama haiwan yang hidup di darat. Lembu, ular. Bagus. Lagi? Sorry. Kuda, gajah. Lagi? Rusa. Lagi? Unta, singa. Betul. Kebanyakan haiwan yang hidup di darat, kebanyakan cikgu cakap kebanyakan, tapi tak semua. Kebanyakan haiwan yang hidup di darat dia bernafas menggunakan peparu. Ada murid yang masuk ke? Bukan. Okey. Betul. Babi. Betul. Semua menggunakan paru-paru. Okey. Alright. Yang kedua, spiracle. Kita tengok pula. Bukan kebanyakan tapi tak semua. Siapa yang bernafas menggunakan spiracle? Okey, spiracle ini digunakan oleh serangga. Serangga kebanyakannya ataupun hampir kesemuanya bernafas menggunakan spiracle. Dekat mana spiracle ni kelas? Spiracle kalau pada belalang, dia berada pada bahagian belakang abdomen badannya. Ni spiracle. Dia bernafas menggunakan spiracle. Apa lagi contoh serangga yang awak tahu yang bernafas menggunakan spiracle selain daripada belalang? Selain daripada belalang, haiwan apa lagi? Sorry? Semut. Lagi? Semut. Selain semut? Cacing. Cacing bukan. Cacing kita akan tengok yang lain. Okey. Apa lagi? Kerengga. Lagi? Semut hitam. Pepatung, semut hitam. Lagi? Dua lagi. Serangga. Fikirkan serangga. Mentadak tu belum? Mentadak, mentadu. Bolehlah. Mentadak, serangga kan. Spiracle. Okey, lagi. Satu lagi. Contoh. Nyamuk. Ulat beluncas. Nyamuk. Ulat beluncas. I don't think so. Kita tengok nanti. Kita tengok satu lagi kategori. Okay. So spiracle tadi awak dah sebut beberapa nama. Okay, lalat, semut, nyamuk, belalang, mentadak. Yang termasuk dalam kategori serangga, dia bernafas menggunakan spiracle. Right? Okay, so sekarang kita dah belajar dua. Sorry? Cengkerik. Apa?
Cengkerik, yes. Cengkerik juga bernafas menggunakan spiracle. Okey, kita tengok kategori yang ketiga. Okey. Kategori yang ketiga bernafas menggunakan insang. Kebiasaannya haiwan yang tinggal di air bernafas menggunakan insang. Contohnya ikan. Dia kata apa kelas? Dia kata kebiasaan. Maksud kebiasaan ni maksudnya ada haiwan yang hidup di air, dia tak bernafas menggunakan insang. Nanti kita akan tengok. Okay, kita tengok satu-satu. Okey. Apa contoh haiwan yang bernafas menggunakan insang lagi kelas selain daripada ikan? Apa lagi? Ketam. Buaya darat. Ketam. Ketam. Okay, ketam lagi. Udang. Buaya darat. Udang. Buaya guna insang tak kelas? Tak. Buaya tak menggunakan insang. Buaya bernafas menggunakan apa? Paru. Yes, buaya menggunakan paru-paru. Okey, so sekarang kelas awak dah sebut beberapa nama tadi. Okey, insang, ikan, ketam, apa lagi? Udang, lagi. Ikan. Lagi apa? Sorry? Ikan lagi? Apa lagi? Sebutkan haiwan yang hidup di dalam air. Berudu, bagus. Lagi? Obo-obo. Lagi? Kuda laut. Ketam. Kuda laut. Lagi? Ketam. Okey. Okey, awak dah sebut awak punya jawapan, cikgu nak tanya awak lah. Okey, kalaulah penyu. Penyu bernafas menggunakan apa? Apa organ pernafasan bagi penyu? Paru. Penyu bernafas menggunakan peparu. Penyu tak termasuk dalam insang. Kalau kura-kura. Adakah kura-kura menggunakan insang juga? Peparu. Kura-kura juga menggunakan paru-paru. Alright? Okey kelas. Okay, kita tengok beralih pada yang keempat. Okey, keempat adalah kulit lembap. Okey, siapa yang bernafas menggunakan kulit lembap? Haiwan seperti cacing bernafas menggunakan kulit lembap. Kalau awak tengok kulitnya, dia bernafas menggunakan kulit kelas. Ini macam dia unik sikit lah. Okay. Kalau awak tengok dia punya kulit dia macam ada lembap-lembap, dia bernafas menggunakan kulit. Selain daripada cacing, apa lagi kelas? Yang bernafas. Sorry? Katak. Katak nanti awak akan tengok. Katak ada 2 organ pernafasan, tapi salah satunya adalah kulit lembap. Okey, selain daripada cacing, katak, apa lagi? Ulat. Lintah, ulat. Lagi? Pacat. Lagi? Bukan Kalau yang kulit lembap ni yang cikgu tengok, cikgu cuba kaji, dia tak sebanyak yang lain. Kalau peparu ni cukup banyak. Okey, kalau spiracle serangga. Ular masuk kulit lembap ke masuk yang lain? Kulit lembap. Ular tak. Ular termasuk dalam peparu. Nanti kita akan tengok sekali lalu. Ya saya. Sorry? Platypus. Dia tu apa cikgu? Platypus sekejap. Platypus cikgu ni ingat balik. Platypus kalau tak silap cikgu, dia termasuk dalam peparu. Platypus adalah peparu. Platypus ni haiwan yang unik kat Malaysia dia tak? Dia banyak dekat Australia. Platypus kalau tak silap cikgu kena ingat balik. Platypus adalah peparu. Salamander. Salamander kulit lembap dan juga dia lebih kurang macam katak. Kalau tak silap cikgu lah. Dia ke kulit lembap dan juga peparu. Okey kelas. Okey, kita tengok rumusan dia. Ini kalau ni dia tunjukkanlah gambar dia kan. Dekat mana dia punya ni, nanti kita akan tengok contoh yang lain. Okey. Ini rumusan dia kelas. Organ pernafasan haiwan terbahagi kepada 4. Peparu, insang, kulit lembap dan juga spiracle. Okey. Okey, alright. Yang ni dia ada soalan quiz kepada awak. Cuba kelaskan mengikut organnya. Kalau kambing apa kelas? Peparu. Bagus. Udang? Insang. Insang, bagus. Pacat? Kulit lembap. Kulit lembap, bagus. Semut? Spiracle. Okey, bagus. Okey, ini dah habislah subtopik kita yang pertama. Cikgu tak nak cepat sangat. Tapi kalau subtopik kita yang kedua, yang kita akan belajar apabila naik ke kelas nanti, kita akan tengok ada haiwan yang mempunyai 2 organ pernafasan. Contohnya macam katak. Katak dia bernafas menggunakan 2. Dia paru-paru pun ya, kulit lembap pun ya. Semasa di darat dia menggunakan peparu. Semasa di dalam air dia menggunakan kulit lembap.
Okey, ni contohnya. Tapi kalau dalam latihan yang cikgu bagi, yang ni belum lagi. Nanti naik cuti baru kita akan buat. Bukan naik cuti, naik sekolah nanti baru kita akan buat. Okey. Alright. Sama juga macam haiwan-haiwan yang lain. Contohnya salamander, contohnya sesila. Okey. Dia juga menggunakan 2 organ pernafasan. Okey, kelas. Cikgu ada cari bahan sikit tadi di internet. Ni dia punya flipbook lah. Kalau yang ni kita boleh nampak dia punya gambar rajah dia. Okey, ni cikgu cari kat internet tadi lah. Okey. Organ pernafasan haiwan, ni kalau kita nak tunjukkan dekat mana dia punya gambar rajah organ pernafasan dia. Kalau macam ni awak tengok lembu punya paru-paru. Okey. Ada beberapa jenis ikan dia tak bernafas menggunakan insang. Contohnya ikan lumba-lumba dan juga ikan paus. Okey, ikan lumba-lumba dan ikan paus menggunakan peparu. Ini peparu bagi ikan lumba-lumba. Ini peparu bagi penyu. Okey, peparu bagi arnab, peparu bagi burung. Okey, mungkin bentuknya tak sama macam peparu manusia. Ada sedikit bentuknya berbeza sikit lah, keunikan dia punya ni berbeza, tak sama exactly macam manusia, tapi nama organ tersebut adalah peparu. Apa yang berlaku pada paru-paru? Okay, peparu menukar gas oksigen, dan tukarkan kepada gas karbon dioksida. Dia adalah, dia sama juga haiwan ni macam manusia, dia perlukan oksigen dan dia akan singkirkan karbon dioksida. Okay, alright. Macam mana penyu dia dapat menyelam yang lama? Dia ada keunikan. Dia simpan udara dalam paru-paru. Okey. Tapi bila udara dia dah habis, kat dalam paru-paru dah habis, dia akan naik semula ke darat untuk refill balik dia punya udara. Okey, yang kedua, insang. Insang ni yang paling biasalah. Bukanlah paling biasa, maksudnya kalau awak biasa siang ikan, boleh tahu insang ni kan. Kalau awak goreng ikan, awak goreng sekali ke dengan insang dia? Tak. Kan? Selalu kita akan buang insang dan kita akan buang perut dia. Selalu tak adalah orang makan insang sekali kan. Okey, insang kalau haiwan tersebut hidup di dalam air, dia akan serap oksigen dan membebaskan karbon dioksida. Ni kalau insang ketam kat sini, betul. Kalau biasa makan ketam kan, nampak kan yang macam bentuk kipas ni kan. Ni insang dia. Kalau udang macam ni, dia taklah besar, mungkin tak berapa nampak, udang pun kecil kan. Tapi kalau ikan yang paling senang untuk kita nampak. Okay, yang ketiga, ni gambar kulit lembap. Haiwan apa yang bernafas dengan kulit lembap? Dia akan serap oksigen dan bebaskan karbon dioksida melalui kulitnya yang sangat nipis. Contohnya cacing, siput, lintah dan katak. Siput pun melalui kulit lembap. Kulit dia macam ada lembap-lembap sikit. Sebab dia proses dia tu berlaku pada kulit dia. Dan spiracle. Spiracle macam ni. Dia dekat beluncas adalah sekelas. Beluncas juga adalah spiracle. Beluncas bukannya kulit lembap. Sebab dia kat sini dia punya spiracle dekat bahagian bawah ni. Sebab tu kalau awak masukkan belalang ke dalam air, awak masukkan kepala dia, belalang tu tak mati. Sebab apa kelas? Sebab dia bernafas gunakan spiracle. Yes, dia tak bernafas menggunakan hidung. Proses pernafasan dia berlaku pada bahagian belakang dia. Dia kat belakang ni proses pernafasan dia. Dia berbeza lah macam manusia, dia tak gunakan hidung. Jadi serangga kebanyakannya menggunakan spiracle. Ni kalau ada lebih daripada 2 organ pernafasan, yang ada lebih daripada 1 organ pernafasan. Contohnya katak, paru-paru pun ya, kulit lembap pun ya. Ni contoh. Tapi kalau katak ni kelas dia sebenarnya unik tau. Sebab masa dia kecil, dia gunakan insang. Bila dia dah besar, dia tak gunakan insang pun. Awak perasan tak? Kan? Waktu kecil, kita panggil dia berudu lah. Berudu gunakan insang. Berudu gunakan insang. Bila dah besar, dia akan gunakan organ pernafasan dia yang lain. Maksudnya katak ni dia ada 3 lah. Kan? Waktu kecil, 1. Tapi bila besar, insangnya dia dah tak guna. Alright kelas, very simple one. Okay, ni tadi cikgu ada Google juga haiwan yang gunakan kulit. Contohnya tadi cacing, lintah, katak. Ni landak Daud, kita tak biasa jumpa lah. Amat, nyut. Dia pun dia bernafas menggunakan 2. Ni apa cikgu tak pernah jumpa pula. Cecilia ni dia menggunakan 2 juga. Ular laut. Tapi yang biasa, yang kulit lembap ni dia tak banyak sangat kelas. Dia cacing, siput, katak, dia tak sebanyak yang lain. Lipas, lipas apa kelas lipas? Kalau lipas apa lipas? Kalau lipas,
Lipas adalah spherical. Lipat adalah spherical. Very simple one. Okay kelas. So tugasan awak, tadi cikgu dah ceritakan, awak tuliskan. Okay, peparu apa? Okay, habitatnya apa? Senang tak? Cikgu rasa senang saja, simple saja pada minggu ni. Okay, kita buat sama-sama lah. Sambil-sambil ulang kaji ni pun masa pun kita baru buat kelas lebih kurang 20 minit, 25 minit gitu. Sebutkan contoh bagi peparu. Lembu. Okay, jap cikgu tulis sikit jap cikgu lukis. Kejap kita lukis lah Jadi awak nampak sikit sambil-sambil kita buat ulang kaji. Okay, per organ ada 4. 1 2 3 4. Okay, yang pertama adalah peparu. Okay, haiwan apa yang peparu? Kambing. Lembu. Lembu. Lagi? Kucing. Kucing. Lagi? Kambing. Kambing. Lagi? Kambing. Anjing. Okay, cepat. Cikgu nak dengar suara yang cikgu tak pernah dengar ni. Selalu dengar Aisyah, Syafiqar. Ramai yang senyap ni. Anjing. Anjing. Okay, bagus. Okay, habitatnya dekat mana kelas habitat? Kat darat. Habitatnya di darat. Okay, yang kedua. Okay, yang kedua apa? Kedua adalah insang. Okay, insang. Okay. Haiwan apa yang menggunakan insang? Rudu. Berudu. Udang. Ikan. Okay, lagi? Udang. Udang. Lagi? Ketam. Ketam. Bagus. Habitatnya? Laut. Laut. Habitat di air. Air. Okay, alright. Yang ketiga. Ketiga apa? Ketiga adalah kulit lembap. Cikgu tulis KL je ni. KL. Okay. Pacat. Pacat. Lagi? Cacing. Cacing. Lagi? Lintah. Sorry? Siput. 3. Lintah. Okay, good. Keempat lah. Siput. Siput. Boleh banyak idea katak. Alright. Tapi katak dia termasuk dalam dua kan? Kita tulisnya lah siput. Okay, cukup lah. Okay, habitat. Ya. Sorry? Baru platypus. Platypus betul peparu platypus Okay, alright. Habitat di mana kelas? Darat. Habitat di bolehlah kita kata di darat habitat di darat tapi bolehlah habitat di darat. Okay, yang terakhir. Apa yang satu lagi? Spherical. Yes, good. Spherical. Apa contoh spherical? Contohnya? Rama-rama. Kupu-kupu. Rama-rama. Okay, lagi? Luncai. Ulat beluncang. Luncas. Semut. Kipas. Semut. Okay, good. Kacang. Patung. Habitat di darat. Right. Okay, kelas. Dah habis dah pelajaran kita pada hari ini. Cikgu dah bantu awak juga. Okay, kelas. Untuk minggu ni senang saja. Tapi cikgu nak awak tengok juga pelajaran pada minggu hadapan. Nanti kita akan tengok haiwan vertebrata dan haiwan invertebrata. Boleh? Ada masa nanti boleh baca balik apa soal haiwan vertebrata. Haiwan yang ada tulang belakang, haiwan yang tak ada tulang belakang. Okay, kemudian nanti awak akan tengok haiwan vertebrata ni dia boleh dibahagikan kepada 5 kategori. Mamalia, amphibia, ikan, burung dan juga reptilia. Ni pelajaran minggu yang akan datang. Sebab ni dia ada rumit sikit, dia satu arah lagi ke hadapan. Okay. Alright kelas, ada soalan? Ada soalan daripada awak? Okay, kalau tak ada soalan, biar cikgu soal awak, boleh? Boleh kot. Cikgu soal awak. Cikgu nak tanya seorang-seorang lah. Cikgu nak tanya Kalisa. Oh, Kalisa. Okay. Kalisa tutup mic pula. Cikgu tanya yang buka mic dulu. Okay. Kalisa buka dah. Okay, Kalisa. Sebutkan organ pernafasan bagi ketam. Kalisa, ketam. Ketam bernafas menggunakan apa? Ketam. Kalisa. Senyap. Ketam baru-baru. Aduhai. Ketam apa kawan-kawan? Insang. Ya, Kalisa. Ketam menggunakan insang. Okey, cikgu tanya Adin pula. Okey, Adin. Sebutkan organ pernafasan bagi siput babi. Adin. Kulit lembab. Oh. Kulit lembab. Okey, bagus. Okey. Kar. Sebutkan organ pernafasan bagi kupu-kupu.
Inti apa tu? Inter? Kalau kupu-kupu, kekupu, dia bernafas menggunakan apa, Kal? Dia termasuk dalam kategori apa? Kupu-kupu. Bintik-bintik lah, cikgu bagi clue sikit. Kupu-kupu termasuk dalam kategori yang mana? Okey, kawan-kawan boleh bantu tak kawan-kawan? Boleh. Kupu-kupu. Kupu-kupu bernafas guna apa? Pickle. Yes, Kal, kupu-kupu termasuk dalam kategori serangga, sama macam belalang, dia menggunakan spiracle. Alright, Balkis. Balkis, saya nak tanya Balkis, sebutkan haiwan semut. Semut bernafas menggunakan apa, Balkis? Oh, Balkis. Semut bernafas menggunakan apa, Balkis? Pickle. Semut menggunakan spiracle. Okey, bagus. Ada lagi tak yang cikgu belum tanya? Semua cikgu dah tanya ni tadi. Cuma ada yang terkeluar. Aisyah terkeluar tadi. Okey, tak apalah. Mungkin internet dia tak apa-apa baik. Okey, alright kelas. So, tu saja pelajaran kita pada hari ini. Kita akan ulang kaji lagi pada minggu hadapan apabila kita bersemuka. Cikgu ucapkan berbanyak terima kasih kepada semua, kepada awak semua yang join kelas sepanjang PDPR kita, pejam celik lebih kurang 7 minggu. Terima kasih juga kepada ibu bapa awak yang menyokong dalam menyediakan internet, dalam menyediakan alatan dan sebagainya. Okey. Jangan lupa buat kerja sekolah daripada cikgu, upload data, upload file ataupun send WhatsApp pada cikgu kalau tak dapat. Alright. Terima kasih semua kelas. Terima kasih kelas. Terima kasih, cikgu. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi